Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muaz selaku imam dan kitab khatib pada hari ini sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, ingin saya maklumkan bahawa pihak surau ada membuka tabung untuk bantuan Turki untuk bantuan Turki. Jadi tuan-tuan kalau ingin menyumbang ke bantuan Turki, bolehlah masukkan terus dalam tabung plastik yang kami sediakan di depan pintu masuk. Yang kedua, minta kerjasama daripada tuan-tuan semua, tolong parking kenderaan anda dengan sempurna. Pada ini ada 2-3 laporan menutup jalan. Tolong depan ke pintu depan, tolonglah kerjasama letakkan motor dan kenderaan anda dengan sempurna supaya tidak mengganggu orang lain. Jemaah yang di belakang, tolong masuk boleh masuk. Sebelah kiri tuan-tuan masih ada lagi kosong. Tadi hari dah hujan tu, tolong masuk ke dalam. InsyaAllah kita sama-sama masuk untuk Dewan Salat. Bagi ruang sikit pada rakan-rakan kita yang ke belakang untuk kita bersama-sama mendengar khutbah dan salat Jumaat. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله القائل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama malulah dengan dosa-dosa, malulah dengan debu-debu dosa. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengapa manusia selalu mengulangi dosanya selepas bertaubat? Apakah kerana syaitan lebih menyelewengkan mereka dengan hujah bahawa Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun? Lalu orang yang melakukan maksiat tidak berfikir, apakah tujuan diciptakan neraka? Mereka iman tidak terjerumus dalam akhirat. Dia akan berusaha menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam dari segi peningkatan ilmu, iman dan amal. Jadi panggilan apakah yang paling sesuai bagi mereka yang selepas bertaubat akan sering mengulangi, sesuai dipanggil dengan sebutan hamba Allah yang tidak malu diri Allah bertaubat meninggalkan, tetapi yang mencegah aku bermaksiat lagi kepada Allah. Ibrahim bin Adham berkata, jika engkau ingin bermaksiat, janganlah melakukan di atas bumi milik Allah ini. Lelaki itu bertanya, lalu di manakah aku boleh melakukannya? Ibrahim bin Adham menjawab, keluarlah daripada bumi Allah. Dan jika engkau masih ingin melakukan maksiat, jangan makan rezeki kurnia. Bertanya, bagaimana pula aku boleh hidup? Ibrahim berkata, engkau rasa malu hidup maksiat kepada Allah. Mengapa ramai hamba Allah yang sudah bertaubat di hadapan Kaabah, disaksikan masjid Rasulullah SAW di sisi makamnya dengan lelehan air mata yang menyesakkan dada, tetapi dengan sekelip mata mengulangi kembali perbuatan maksiat dan melupakan janji setia kepada Allah yang diikat di lehernya? Dia ditipu oleh syaitan yang memanjangkan angan-angan bahawa dengan hartanya dia boleh menunaikan berkali-kali umrah dan haji untuk bertaubat dan beramal soleh. Tetapi dia lupa bahawa sihat dan sakit, ajal dan maut di tangan Allah yang tidak mungkin dibeli dan dengan harta dengan kedudukan. Bagaimana jika Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia bermaksiat? Begitu pula ketika seorang ditimpa musibah, serta-merta dia ingat kepada Allah dan cepat bertaubat, tapi dengan sedikit sahaja harta dan keuntungan yang Allah tambahkan, dia sudah pun lupa dan lalai kerana tidak tahan dengan ujian harta. Akhirnya dia bermaksiat kembali tanpa rasa malu, wal'iyazubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, jelaslah betapa pentingnya seorang hamba memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia sentiasa berada dalam keadaan sedar dan terjaga mata hatinya, tidak tidur dan lalai dibius oleh kemaksiatan yang bermaharajalela.
Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa malu kepada Allah? Kadang-kala Allah merahmati hambanya dengan mengirimkan ilham ke dalam hati, terdetik secara tiba-tiba. Pernahkah kita merasakan kurniaan Allah itu? Semakin banyak dilimpahkan seiring tebalnya buku catatan dosa yang kita lakukan. Mengapa Allah membalas dosa itu dengan rezeki yang semakin banyak, pujian manusia yang semakin melambung, jawatan semakin kukuh, kehidupan meningkat sejahtera, padahal dosa dibuat berganda-ganda banyaknya. Orang yang mendapat keuntungan dunia hendaklah dia mengingati firman Allah ini, surah Hud ayat 15 hingga 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendak kehidupan dunia dan perhiasannya sahaja dan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya. Mereka lah orang-orang yang tidak ada baginya pada akhirat kelak selain daripada azab neraka, dan pada hari itu gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat itu menyebabkan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abu Sufyan menyungkurkan mukanya ke tanah, lalu beliau menangis saat menghadapi sakaratul maut sambil mengulangi bacaan ayat berkenaan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula iza lam tastahi fasna' bima syi'ta." Sesungguhnya apa yang diketahui orang-orang daripada ucapan nubuah, yang pertama kali adalah jika engkau tidak tahu malu, maka lakukanlah apa sahaja yang engkau kehendaki. Riwayat Al-Bukhari. Walaupun banyak dosa yang telah dilakukan oleh hamba Allah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampunkan dan menerima taubat hamba-Nya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Oleh itu bersegeralah kepada taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun kepada Allah, lagi-lagi di bulan pengampunan, bulan Rejab yang kita direzekikan untuk masuk di dalam bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lekang daripada istighfar di dalam hari-harinya sebanyak 70 kali di dalam satu riwayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa perkara yang penting yang boleh kita hayati dan dijadikan sebagai amalan kita bersama. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini, sama ada baik ataupun buruk, akan dihisab, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa benteng maksiat adalah dengan memperkasakan iman dan mempunyai sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang perlu ada pada setiap orang yang beriman. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berusaha setiap hari memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu didatangkan azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Surah Az-Zumar ayat 54. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa, melakukan segala ketaatannya kepada Allah dan meninggalkan segala larangan dan perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami petunjuk ya Allah untuk kami mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat di jalan-Mu ya Allah, mewakafkan harta ke jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Jauhkan negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah, jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal bala wal waba wal marad wasyada'id wal mihan wa khususan fi Turki wa khususan fi Syria. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat hari Jumaat ini ya Allah, dengan berkat bulan Rejab ini ya Allah, kami mendadah tangan ya Allah untuk Kau angkat segala musibah, untuk Kau mengangkat segala bala yang Kau turunkan kepada saudara kami di Turki, yang Kau turunkan kepada saudara kami di Syria. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Tidak ada turunnya musibah kecuali dengan dosa-dosa, dan tidak terangkatnya musibah kecuali dengan taubat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Khairal Ghafirin. Wahai Tuhan yang sebaik-baik pengampun, ampunkan dosa kami ya Allah dengan berkat
Nabi SAW dengan berkat hari Jumaat, dengan berkat bulan Rajab, bulan haram, bulan yang diagungkan oleh Engkau ya Allah, janganlah Engkau biarkan dan sia-siakan harapan kami. Tidaklah kami meletakkan tangan kami daripada doa, melainkan Engkau telah kabulkan segala dosa-dosa dan Engkau telah kabulkan segala doa-doa kami. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Jadikan kami orang yang sentiasa bertaubat. Jadikan kami orang yang sentiasa malu dengan Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal bala wal waba wal amrad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة